Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid. Okey, hari ini saya akan ajar tajuk bab baru iaitu bab yang ketujuh yang bertajuk koordinat. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan 7.1 iaitu jarak dalam sistem koordinat kartas. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sistem dengan jarak? Okey, jarak adalah untuk kita menentukan jarak di antara dua titik pada satah kartas, kaedah perwakilan segitiga bersudut tegak digunakan. Okey, kaedah ini dapat mengenal pasti jarak mengufuk dan jarak mencancang bagi dua titik pada satah kartas. Okey, jarak ini dapat ditentukan daripada skala paksi X dan juga paksi Y. Okey, yang saya kata satah kartas, yang ini kita namakan sebagai satah kartas. Jarak ni adalah jarak antara dua titik. Contohnya yang ini diberikan jarak antara A hingga B. Tentukan jarak di antara dua titik pada satah kartas berikut. Daripada A sampai B, berapakah jaraknya? Kalau kamu tengok satah kartas ni, dia punya skala dia adalah 1, 1, 1, 1. Maksudnya, satu kotak ni mewakili satu unit. Jadi cara kamu nak kira jarak, kamu kira ada berapa banyak di kotak dia terlibat. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi jarak dia bersamaan dengan 6. 6 apa? 6 unit. Sebab dalam satah kartas dia tak ada unit, so kamu akan letak sebagai 6 unit. Untuk soalan B pula, yang ni dia bagi satu garis lurus juga. Yang dia sama dengan paksi X. So bila sama dengan paksi X, kamu tengok sini. Fokus kepada paksi X. Jarak dia. Daripada sini ke sini. Letak tengah-tengah sebab dia sifar pada sini 5. So jadi jarak dia adalah berapa? Jarak dia adalah 5. So jadi maksudnya ada berapa kotak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nak cari jarak bersamaan 6, jarak dia ada 6, darat dengan berapa unit? Satu kotak ni berapa unit? Satu kotak ni 5 unit. So daratkan dengan 5 unit. So jawapan dia adalah 30 unit. Ini adalah kaedah untuk mencari jarak apabila dia adalah selari dengan paksi X atau paksi Y sahaja. Kalau C pula. Tengok sini. Ni ada berapa kotak? Ada 1, 2, 3, 4. So, cari jarak adalah bersamaan dengan 4 darat dengan ni pergi sini, ini nilai dia adalah 10. So, daratkan dengan 10 iaitu bersamaan dengan 40 unit. Soalan D. Soalan ni menegak sama paksi Y. Tengok satu kotak ni nilai dia adalah 2 unit. So, ada berapa kotak? Ada 1, 2, 3, 4. So, jadi jarak dia adalah 4 daratkan dengan berapa unit? Dia naik sebanyak 2 unit. So, jadi jawapan dia adalah 8 unit. Tengok jawapan kita. Kita letak. Ni. Dia beritahu skala pada paksi X dan paksi Y ialah 1 unit. So, jadi jarak AB adalah 6 darab dengan 1. 1 akan jadi 6 unit. Tengok soalan kita tadi. 6 unit kan? Sebab skala dia adalah 1 sahaja. So, 1 darab 6 atau saya tak payah buat. Sebab tu jawapan dia sama juga. Next. Soalan B. Skala pada paksi X ialah 5 unit dan paksi Y ialah 2 unit. Kenapa dia kata paksi X 5, paksi Y 2 tapi kita ambil 5? Tengok pada soalan. Kita ambil paksi X kan sebab dia selari dengan paksi X. So, kita akan ambil paksi X ni iaitu sebanyak 5 unit. So, 6 darab 5 unit bersamaan dengan 30 unit. So, jawapan dia adalah 30 unit. Untuk soalan C, skala pada paksi X ialah 10 unit dan paksi Y adalah 1 unit. So, jadi jarak DE. So, jarak DE, kita ambil skala pada paksi X. Kenapa paksi X? Sebab dia selari dengan paksi X iaitu sebanyak 10. Kalau 10, so jadi 4 darab 10 sama dengan 40 unit. So, jadi jawapan dia adalah 40 unit. Soalan D. Dia selari dengan paksi Y. So, paksi Y skala dia adalah 2. So, sebab tu saya 4 daratkan dengan 2. So, 4 darab 2 dapat 8 unit. Untuk mencari rumus jarak di antara dua titik pada satah. Kalau tadi ada kotak-kotak-kotak, so kamu senang nak kira menggunakan kotak sahaja. Dia ada kes di mana dia tak bagi kotak tapi dia hanya bagi satah kartas tanpa ada kotak-kotak kat sini. So, macam mana nak buat? Jarak dapat ditentukan sekiranya dua titik mempunyai koordinat Y yang sama. Koordinat Y ni yang mana? Dalam koordinat dia mesti akan tulis X dengan Y. Walaupun dalam bentuk nombor, kamu kena tahu yang depan adalah X,
yang belakang adalah Y. Jadi kalau yang belakang ni sama, contohnya sini Y1, Y1, contohnya sini adalah 1, 4, sini adalah 5, 4. So ingat belakang dia Y1 sama kan? Okey, kalau sama, apa yang perlu kamu buat adalah X2 ni, contoh 5 ni, kamu tolak je dengan 1. So kamu akan dapat jarak A, B. Okey, yang kes kedua, apabila dua titik mempunyai koordinat X yang sama. Contohnya saya letak sini, X dia adalah 3, Y dia adalah 7. Kemudian yang ni X dia adalah 3, Y1 dia adalah 1. So, jadi apakah jarak CD? So, jarak CD Y2 ni, 7 ni tolak je dengan 1. So, kamu akan dapat jawapan jarak dia adalah 6. Okay, ini adalah dua kes yang mana bila ada satu garis lurus yang selari dengan paksi X atau selari dengan paksi Y. Okay, kita tengok contoh kat sini. Okay, dia minta kamu hitung jarak di antara pasangan berikut. Okay, tengok sini. Ini dia mempunyai paksi Y yang sama. Okay. Nilai Y. So, bukan paksi Y. Nilai Y yang sama. So, jadi jarak dia. So, jarak dia adalah apa? Ambil yang kedua ni. 4. Tolakkan dengan 2. So, jawapan dia adalah 2 unit. Okey, untuk soalan B, apa yang sama? Okey, yang B soalan yang sama adalah pada X. Koordinat X adalah sama. So, jadi jarak dia adalah 1 tolakkan dengan negatif 2. So, sama dengan 1 tambah 2 iaitu 3 unit. Okey, kalau kamu tanya saya, sambil depan tolak belakang ke belakang tolak depan? Okay, dia actually sama je. Contoh kalau kamu belakang, negatif 2 tolak 1, kamu akan dapat negatif 3. Yang mana jarak mesti dalam positif. Mesti positif. Sebab jarak ni dia bukan benda yang boleh diukur dengan negatif. Takkan ada negatif 3 untuk cm kan? Jadi negatif 3. So, jadi kamu boleh kata jarak bersamaan dengan 3. Okay, sama je. Nak letak yang di depan ke, yang di depan pun tak ada masalah. Kita tengok sini. Jadi, so jarak ni 2 unit. Tadi saya dapat 2 unit, betul. Yang jarak antara titik 3 unit. Okay, betul lah. Okay, soalan seterusnya. Okay, apa yang berlaku? Dia kata, rajah menunjukkan jarak di antara dua titik A dan B, lengkapkan koordinat A dan B. Okay, dia tak bagi tahu Y apa, dia tak bagi tahu X apa. Okay, tapi kamu tahu sini 1, 3. Okay, sini 1, 3. Sini dia adalah selari dengan paksi apa? Okay, kalau tak ingat paksi apa, saya lukis. Ini adalah paksi X. Okay, ini adalah X, ini adalah Y. So, jadi untuk sini dia selari dengan paksi X. Paksi X adalah 1. So, jadi X bersamaan dengan sekejap. Oh, bukan. Okey, yang ni 3 ni dah sama. 3 sama, Y dah sama. So, bila Y dah sama, macam mana nak cari X ni adalah sini 4 unit. Sini 1. Maksudnya sini 1 tambahkan dengan 4. So, nak cari nilai X adalah 1 kamu tambahkan dengan 4. So, kamu akan dapat 5. Okey. So, sama juga nak ke atas. Okey, ini 1 dah sama. 1 dah sama. So, macam mana cari Y? Okey, dia ke atas. So, jadi nak cari Y adalah 3 tambahkan dengan 5. Kenapa 5? Sebab jarak dia adalah 5 unit. So, jadi 3 tambah 5, kamu akan dapat sini Y iaitu 8. Okey, cara dia nak buat. Nak cari Y, A adalah, so jadi dia minta kamu koordinat A dan B. So, jadi kamu kena tulis lah. So, A adalah 18. So, A adalah 18, manakala B merupakan X tadi adalah 5. So, 5 dengan 3. Itu jawapan dia, okey? Okey, seterusnya. Okey, jarak di antara dua titik pada satah. Okey, kalau kes tadi, dia adalah selari dengan paksi Y atau ni selari dengan paksi X. Apa jadi bila dia tak selari pada paksi X atau Y? Macam mana kamu nak kira? Okey, jika garis lurus yang menyambungkan dua titik pada satah kartes tidak selari dengan paksi X atau paksi Y, maka jarak di antara dua titik itu dapat ditentukan dengan menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Okey. Contoh.
Perjalanan terus dari A ke B tanpa melalui C ialah jarak yang terpendek. Okey, kalau kita buat perjalanan pergi ke C, pergi ke B, daripada A pergi C pergi B, dia terlalu panjang. Contoh kat sini ada 1, 2, 3, 4. So 4. Ni 1, 2, 3, 4, 5. So sini 5. So, jadi 4 tambah 5 bersama dengan 9 unit. So jarak A ke B 9 unit kalau kita melalui C. So, apa akan berlaku? Kita nak memendekkan jarak, kita menggunakan teorem Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras mengatakan bahawa bila ada satu segitiga bersudut tegak. Okay, apa maksudkan segitiga bersudut tegak? Okay, segitiga bersudut tegak. Anggapkan ini tegak. Okay, ini adalah 90. Okey. Okey sikit. Okey. Ni 90. Yang mana ini adalah A, ini B. Ini C. Okey. So, jadi nak dapatkan nilai C adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 akan dapat C. Ini formula dia. Okey, jadi sama juga dengan yang ni. Okey, yang ni digunakan ini segitiga bersudut tegak. Okay, saya padam balik. Okey, ini segitiga bersudut tegak. Apakah panjang ni? Panjang ni adalah 1, 2, 3, 4, 5. So, ni 5. Sini 4. Jadi 1, 2, 3, 4. So, sini 5. Okey, macam mana dah dapatkan yang ni? Okey, kata AB kuasa 2 bersama dengan AC kuasa 2 tambah dengan CB kuasa 2. So, jadi ini jawapan dia. Sama dengan sebelah. Okey, jadi kesimpulannya kita boleh katakan bahawa untuk mencari jarak di antara dua titik pada satah, jika garis lurus yang menyambungkan dua titik pada satah ke atas tidak selari dengan paksi X atau paksi Y, maka jarak di antara dua titik itu dapat ditentukan dengan menggunakan teorem Pythagoras. So, jadi apakah formula dia? So, ini formula dia. So, X kuasa 2 tolak X1 kuasa 2 tambah dengan Y2 tolak Y1 kuasa 2. Kemudian buat punca kuasa 2. Okey, formula ni tolong ingat sampai bila-bila sebab kita akan gunakan formula ini. Okay, macam nak buat, saya akan tunjuk contoh. Okey. Contohnya, hitung jarak di antara titik A dengan titik B pada satah ke atas di dalam rajah di bawah. Okey, A ni dia tak bagi koordinat kan? Okey, tolong nyatakan koordinat. X mesti ada X dahulu, mesti. Kemudian Y. A, untuk A, X dia adalah 1, Y dia adalah 7. Okey, sama juga dengan B. Nyatakan apa X dia, apa Y dia. So, B, X dia adalah 5. Dia punya Y dia adalah 1. Okey, macam mana nak tentukan mana satu nombor 1, mana satu X2, mana satu X1? Okey, kamu boleh pilih mana-mana. Contoh, saya nyatakan ini adalah X1. Nombor lain. So, ini adalah X1. Ini adalah X yang kedua. Ini adalah Y1. Ini adalah Y yang kedua. So, jadi gunakan formula yang kamu dah belajar tadi. Apakah formula jarak? Okey, formula jarak adalah punca kuasa. Okey, kita balik. X2 tolak X1. So, X yang kedua tolak dengan X yang pertama, buat kurungan kuasa 2. Kemudian tambah dengan, tambah dengan Y kuasa 2. Tambah dengan Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Sorry, Y2 tolak dengan Y1 dalam kurungan kuasa 2. Jadi, Y2 tolak Y1 dalam kurungan kuasa 2. Kemudian masukkan nilai yang ada. Ni X2 tadi ya. Okey, masukkan nilai ada. Kamu tolong buat elok-elok dalam buku. Okey, guna pembaris kalau perlu. Okey, X2 adalah berapa? X2 adalah 5.
tolak dengan X1. X1 berapa? X1 adalah 1. Buat kurungan kuasa 2. Tambahkan dengan Y2. Y2 berapa? Y2 adalah 1. Tolak dengan Y1 adalah 7. Kemudian tutup kurungan kuasa 2. Okey, kemudian bersamaan dengan 5 tolak 1 sama dengan 4 kuasa 2. Tambah dengan 1 tolak 6, 1 tolak 7 adalah negatif 6 dalam kurungan kuasa 2. Buat punca kuasa 2. So, 4 kuasa 2, 16. Tambah dengan negatif 6 kuasa 2 adalah 36. Jadi, teruskan. 16 tambah dengan 36, kamu akan dapat 52. Punca kuasa 2. Jadi, tekan je kalkulator 52, kamu akan dapat jawapan dia adalah 7.2. Okay, apa nama jarak? Unit. 7.21. Okay, buatlah 2 tempat puluhan. Okay, tengok. Sama. Okay, so boleh. So, jadi, ini penyelesaian yang saya dah ajar tadi. Okay, dia ada 2, kaedah 1 dan kaedah 2. Okay, yang saya buat tadi adalah menggunakan kaedah yang kedua, yang mana X1, Y1, X2, Y2. So, ambil ni 5, 1. So, 5 tolak 1, kemudian okay, 5 ni tolak dengan 1, kemudian Y2. 1 ni tolak dengan 7. So, kemudian dapat 5 tolak 1, 4 kuasa 2 tambah dengan 1 tolak 7, negatif 6 kuasa 2. So, 4 kuasa 2, 16 tambah dengan negatif 6 kuasa 2, 36. Tambahkan dapat 52 punca kuasa 2. So, jadi sama dengan 7.21 unit. Maka jarak AB adalah 7.21 unit. Okay, kalau kita gunakan kaedah yang pertama adalah dia lukis segitiga bersudut tegak. So, yang ni adalah 90 darjah. Jadi, ambil 6 kuasa 2 tambahkan dengan 4 kuasa 2. So, yang ni kuasa 2, kemudian puncakan kuasa 2, dapatlah jawapan, iaitu 7.21 unit. Mana-mana pun sama, tapi saya lagi suka kamu gunakan je formula yang kamu dah belajar. Hafal formula ni, masukkan nilai dalam formula, terus dapat jawapan. Okey. So, seterusnya, hitung jarak di antara titik P dan Q. Okey, kalau kes yang ni dia tak bagi koordinat. So, jadi kalau tak bagi koordinat, terpaksalah kamu guna cara biasa, iaitu 5 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2 dapat 34. Kemudian jadikan punca kuasa 2. So, jawapan dia adalah 5.83 cm. Okey, kalau kes yang ni pula dia dah bagi koordinat. So, jadi gunakan formula. Okey, dia katakan Y, okey, X1 dia ada 4, tolakkan dengan negatif 2 kuasa 2 tambahkan dengan 1 tolakkan dengan 6 kuasa 2. Okey, kemudian tambahkan 4 tolak 2. Tolak jadi tambah. So, jadi 4 tambah 2, 6 kuasa 2 tambah dengan 1 tolak 6, negatif 5 kuasa 2. So, dapat 6 kuasa 2, 36. Negatif 5 kuasa 2 dapat 25. So, tambahkan dapat 61 punca kuasa 2. So, jadi jawapan dia adalah 7.81 cm. Okey, sorry, sepatutnya ini bukan 7. Ini adalah 7.81 unit. Okey, sentimeter untuk A sahaja. Okey, seterusnya. Dia minta kamu hitung perimeter bagi sebuah segitiga sama kaki jika bucu-bucu bagi segitiga adalah A11, B34, C51. Okey, macam mana nak cari perimeter? Nak cari perimeter adalah kamu kena cari jarak antara kesemuanya. Kemudian kamu tambahkan. Okay, kalau kamu perasan, ini jarak dia adalah selari dengan paksi X. So, boleh tak terus dapatkan jawapan? Okay, boleh. Okay, saya tulis dulu. Okay, ini skala ada 1 je kan? So, jadi ada 1, 2, 3, 4. So, jadi AC bersama dengan 4 unit. Okay, bagi kepada AB pula. Okay, untuk mencari AB, kamu perlukan teorem Pythagoras. So, sini pergi kepada sini. Okay, jadi ini ke sini. Okay, kamu dah ambil 3. Ini 3 unit, sini ada 2 unit. So, jadi 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 punca kuasa 2 bersamaan dengan 3 kuasa 2, 9 tambahkan dengan 4.
So, dapat 13 punca kuasa 2. So, jadi, tekan kalkulator, 13 punca kuasa 2 akan dapat 3.6 unit. Okay, dia dah beritahu ini sama kaki. Bila sama kaki, sini dengan sini adalah sama. So, ini 3. So, sini 3.6, sini pun 3.6. Sini adalah tadi apa? Sini adalah 4. So, jadi, perimeter adalah bersamaan dengan 4 tambah 3.6 tambah 3.6 bersamaan dengan 11.21 unit. Kita cek jawapan. So, jadi jawapan ni 11.2 unit. Kini saya dah tengahkan tadi macam dapat. Okey, pergi pada contoh yang ke-7. Okey, diberi bahawa jarak AB adalah 10 unit. AB adalah 10 unit. Dia minta kamu hitung nilai V. Okey, untuk soalan macam ni, kamu kena gunakan formula yang ada. Okey. Okey, kita gunakan ini sebagai X. 2, sini Y2. Sini adalah X1, sini adalah Y1. Okey, jadi masukkan nilai. Okey, AB ni nilai dia adalah 10. Kemudian sini kan ada formula ni X2. So, X2 6, 6 tolakkan dengan X1. X1 adalah V. Okey, kuasa 2 tambahkan dengan 9 tolak 3. So, 9 tolak 3 kat sini. Y2 tolak Y1. Okey, kemudian selesaikan. Okey, ini tak diselesaikan sebab sini tak ada nombor kan. Jadi, letak je 6 tolak V kuasa 2 tambah dengan 9 tolak 3 sama dengan 6. So, 6 kuasa 2. So, 6 kuasa 2 dapat 36. Okey, bila punca kuasa 2, kita nak hilangkan punca kuasa 2, bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi, punca kuasa hilang, dia akan jadi kuasa 2. So, kuasa 2, ini akan dapat 100, tolakkan dengan 36. So, akan dapat 64. Okey, ini ada kuasa 2. Nak hilangkan kuasa 2 ni, bawa sebelah sini. Dia akan jadi punca kuasa 2. So, 64 punca kuasa 2 akan dapat 8. So, 6 tolak V. So, jadi V ni dibawa sebelah sini. Akan jadi positif. Sebab ni tolak, bawa positif. 8 pula dibawa sebelah sini. So, dia akan jadi tolak. Jadi, V bersamaan dengan negatif 2. Okay, itu cara nak mencari nilai salah satu koordinat.